Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan. Salam sejahtera. Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang efektif dalam menjalankan tanggungjawab kerjanya. Selama ini, mungkin kerajaan-kerajaan yang terdahulu, tidak memperdulikan sangat tentang apa yang disebut sebagai mandat, amanah. Tapi setelah kerajaan perpaduan ini menguasai, mulai menjadi suara yang betul kepada rakyat, satu persatu kesilapan dan satu persatu kebobrakan, itu kata orang Indonesia, satu persatu perkara yang tidak betul timbul, berjaya dibongkar. Salah satunya sekarang ini menjadi isu besar adalah penjualan saham TM dalam Menara Kuala Lumpur. Ini aset negara yang sangat ada untung, tapi kenapa dijual kepada syarikat yang tidak pun ternama manapun, sedangkan syarikat itu amat berkeuntungan. Akhirnya SPRM membuat keputusan mengumumkan siasat penjualan saham TM dalam Menara Kuala Lumpur. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM telah pun memulakan siasatan terhadap isu penjualan 10 juta saham milik Telekom Malaysia Berhad TM dalam Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad. Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad adalah syarikat yang menguruskan Menara KL. SPRM berkata pihaknya sedang menyiasat jika wujud unsur rasuah dalam penjualan kesemua saham milik TM kepada syarikat bernama Hydro Shopee Sdn Bhd pada Oktober yang lalu. SPRM telah mengesahkan sedang menyiasat dakwaan penjualan saham mencurigakan hak milik pengurusan Menara Kuala Lumpur, Menara KL. Katanya dalam kenyataan itu SPRM akan menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan 100% saham TM di syarikat Menara KL Sdn Bhd MKLSB kepada Hydro Shopee Sdn Bhd HSB pada Oktober 2022. Kata SPRM dalam kenyataan pada hari ini. SPRM berkata setakat ini seramai 3 orang saksi telah dipanggil serta telah mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak yang berkaitan. Terdahulu pada minggu ini, isu penjualan saham dalam Menara KL Sdn Bhd telah dibangkitkan di media sosial. Urus niaga itu telah mengundang perhatian kerana syarikat pengurusan itu dikatakan sangat menguntungkan. Pada masa sama, syarikat yang membeli saham TM pula tidak dikenali. Ini amat pelik. TM pada hari ini berkata pihaknya memutuskan untuk tidak lagi memegang konsesi bagi pengurusan Menara KL kerana mahu menumpukan pada perniagaan terasnya, iaitu perkhidmatan telekomunikasi. TM juga berkata proses untuk memilih pemegang konsesi baru telah dibuat oleh kerajaan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya amat setuju SPRM, PDRM, malah kerajaan perpaduan ini sepatutnya menyiasat perkara ini dengan amat teliti. Kerana ini satu kerugian yang amat besar kepada negara Malaysia. Ini aset negara Malaysia, anak syarikat TM. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa syarikat yang begini menguntungkan dijual pula satu syarikat yang tidak pun dikenali, tidak pun ternama, dan menimbulkan pelbagai persoalan? Tahniah diucapkan pada SPRM. Saya berharap semoga SPRM dapat melakukan siasatan terbaik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Zuraida kini dah tak ada harapan lagi. Zuraida lebih baiklah mengundur diri. Zuraida lebih baiklah supaya tinggalkanlah politik. Lebih baik pergi menjual nasi lemak,
ataupun pergilah kerja yang sebelum jadi ahli politik sudah ditolak. Memang secara terang-terangan rakyat Malaysia memang sudah menolak Zuraidah Kamaruddin. Kerana apa? Kerana tanggungjawabnya, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya ketika dia juga menjadi salah seorang sebahagian daripada langkah Sheraton. Memang orang marah. Zuraidah kini bolehlah merancang tinggalkan politik. Itu kata penganalisis politik di Malaysia. Sudah tiba masanya untuk bekas ahli Parlimen Ampang, yaitu Zuraidah Kamaruddin, untuk merancang meninggalkan dunia politik selama-lamanya. Demikian kata penganalisis politik. Pensyarakanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya UM, yaitu Muhammad Taufik Yaakob, berpandangan demikian susulan pemecatan Zuraidah dari Parti Bangsa Malaysia ataupun PBM selama 10 dan bersama dengan 10 anggota yang lain. Muhammad Taufik berkata pergerakan politik Zuraidah sebenarnya sudah lama menemui penamat. Sebaik saja dia mengkhianati PKR dan Pakatan Harapan lebih kurang 2 tahun yang lepas. Katanya pergerakan politik Zuraidah sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam politik negara apabila beliau sendiri telah mengkhianati PKR atau secara keseluruhannya mengkhianati Pakatan Harapan menerusi apa yang dilakukan dalam langkah Sheraton. Tuan-tuan, katanya lagi Zuraidah juga telah gagal untuk mengenal pasti arah tuju politik yang sebenar selepas tidak lagi menang dalam PRU 15 yang lalu. Jadi katanya, bagi saya tak perlulah Zuraidah pada masa ini sama ada untuk menyertai mana-mana ahli parti politik untuk meningkatkan semula kononnya kredibiliti beliau ataupun keyakinan mahupun kepercayaan rakyat kepada beliau, kerana ia disebabkan oleh faktor kepercayaan teras, keyakinan yang sudah hilang dalam kalangan rakyat kepada beliau, katanya kepada Malaysia kini. Dan Muhammad Taufik juga turut berkata demikian mengulas masa depan politik Zuraidah selepas beliau dipecat oleh PBM. PBM pada semalam telah memutuskan untuk memecat serta-merta Zuraidah Kamaruddin yang dikatakan bakal presiden parti di tengah-tengah pertikaian kepimpinan dengan presiden pengasas PBM, yaitu Larry Seng. Pemecatan itu juga dibuat atas alasan Zuraidah dan sekutunya tidak menjawab surat tunjuk sebab yang dikeluarkan kepada mereka pada 19 Disember yang lalu. Sementara itu, Taufik yang juga tidak melihat masa depan Zuraidah bersama parti lain kerana bekas naib presiden PKR itu telah dilihat sebagai beban bagi mana-mana pihak pun. Katanya, bagi saya Zuraidah tidak perlulah aktif dalam mana-mana parti politik sekalipun, kerana beliau akan membebankan parti politik yang disertainya. Apatah lagi nak menubuhkan parti politik baru yang bagi saya sudah tidak lagi mampu nak diterajui oleh Zuraidah sendiri, katanya. Kata Muhammad Taufik lagi, langkah Zuraidah untuk menubuhkan parti baru juga bukan satu pilihan. Lebih-lebih lagi dalam dunia politik semenanjung. Katanya Perdana Menteri 2 kali, iaitu Mahathir Mohamad sendiri pun gagal melalui Parti Pejuang Tanah Air Pejuang yang kalah teluk dalam pilihan raya umum baru-baru ini. Akhirnya beliau tergelincir dan tewas serta dilihat tidak lagi mampu bertentangan dengan arus politik negara tanpanya. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, saya setuju. Lebih baik Zuraidah Kamaruddin balik kampung tanam jagung. Lebih baik dia buatlah kerja-kerja yang lain. Pada pendapat saya pun setuju dengan penganalisis politik ini bahwa Zuraidah Kamaruddin sebenarnya sudah tamat. Sejurus selepas beliau mengkhianati PKR, mengkhianati mandat rakyat, mengkhianati PH, memang beliau dihukum oleh rakyat Malaysia. Dan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.